Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan Sarafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 266 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76. 613 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam kepada 266 orang penerima sempena Hari Keputeraan Baginda ke-76. Majlis berlangsung petang tadi di Balai Singgasana Indra Kencana, Istana Nurul Iman. Berangkat sama peduka-peduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Haji Ahmad Tadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Abdul Malik. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Abdul Matin. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Penyiaran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar Penyiaran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Penyiaran di Gadong Sahibul Mal Penyiaran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan darjah Setia Negara Brunei yang amat bahagia darjah ketiga SNB kepada Penyiaran Hajah Siti Nirmala binti Penyiaran Haji Muhammad, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Baginda juga berkenan mengurniakan darjah Seri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah ketiga SMB kepada 50 penerima terdiri daripada para pegawai kerajaan dan sektor swasta. Pengurniaan bintang-bintang kebesaran ini mencerminkan penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia terhadap sumbangan dan jasa bakti setiap penerima dalam pelbagai bidang pembangunan negara. Enam penerima bagi darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah keempat SUB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengurniakan darjah Setia Negara Brunei yang amat bahagia darjah keempat PSB kepada 187 penerima. Pengurniaan bintang ini merupakan sebagai motivasi bagi menyuntik semangat para pegawai dan kaki tangan kerajaan maupun sektor swasta untuk terus menabur bakti kepada negara. Haji Muhammad Sofian di Pengiran Haji Muhammad Ja'far. Muhammad Tuan. Dayang Halimah bin Dr. Dayang Halimah. Profesor Madya, Dr. Dayang Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah kelima PUB dikurniakan kepada 22 penerima. Di samping mempunyai rekod perkhidmatan yang baik, pengiktirafan ini dapat meningkatkan dan menyuntik motivasi para penerima
untuk terus mencurahkan bakti kepada kerajaan dan negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Waj'al mulkahu negara Brunei Darussalam ma'muran bittaqaddumi wal ilmi was salah wal amni wal adli wal falah innaka malikun fattah. Allahumma asbiq ala majlis isti'adat mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam hadha kamala inayatika wa ihsanik wa atmim ala ahlihi fawasila ni'matik wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis dihadiri oleh pengiran-pengiran ksatria, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis-majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, penyiaran-penyiaran peranakan, pihin-pihin mantri, mantri-mantri hulu balang, duta-duta, pesuruh jaya tinggi, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ketua-ketua jabatan kerajaan. Para penerima bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam menyifatkan pengurniaan tersebut sebagai pendorong semangat untuk terus mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan prestasi cemerlang. Sangat-sangat menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di atas pengurniaan bintang. Alhamdulillah, segala tugasan yang telah dilaksanakan telah diiktiraf maksudnya. Jadi saya amat bersyukur dan berbesar hati di atas pengurniaan bintang ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya ada juga rezeki dan daripada kerajaan, pengiktirafan. Belia sentiasa diberi perhatian penuh oleh pihak kerajaan kerana mereka adalah aset negara yang paling berharga. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam adalah pada kadar purata kira-kira 685 kes setiap hari. Sebanyak 65,339 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BruHealth dengan 7.3% daripadanya adalah positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan 1 kes berada dalam kategori 5 manakala 5 kes berada dalam kategori 4. Seperti mana dalam masa minggu-minggu sebelum ini, lebih 99% daripada kes-kes yang dikesan dalam masa 1 minggu kebelakangan telah dikategorikan di dalam kategori 1 atau 2 dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut. 75% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin, manakala 7% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 80.1% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos kedua vaksin. Manakala 53.4% remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Sebanyak 613 kes baru telah dilaporkan, iaitu 609 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah hasil dari 277 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Orang ramai adalah diingatkan untuk memuat naik keputusan ujian RT sama ada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth
untuk membantu Kementerian Kesihatan memantau situasi jangkitan. Bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam takwim hijrah disebabkan bulan tersebut merupakan waktu umat Islam pulang dari menunaikan ibadat haji. Selain itu, bulan ini juga didahului bulan Zulhijjah disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis sambutan awal tahun Hijrah 1444 Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Ceramah bertajuk Mencana Insan Bertakwa dan Berintegriti melalui penghayatan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan. Majlis diselajurkan dengan majlis doa selamat bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang kembali dari menunaikan fardu haji tahun ini. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai dipimpin oleh Awang Haji Hazwan bin Haji Salim, Johan Musabaqah Tilawatul Quran Belia Kebangsaan 2022. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Selamat Hari Belia Kebangsaan diucapkan kepada para belia di negara ini. Tarikh 1 Ogos setiap tahun diisytiharkan menjadi Hari Belia Kebangsaan. Sementara itu, acara kemuncak iaitu Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 akan diadakan pada hari Khamis 9 Ogos 2022 di Dewan Pleneri Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dengan bersyukur. Sesungguhnya para belia di negara ini sangat bertuah dengan adanya tarikh istimewa tersebut sebagai penghargaan negara kepada pergerakan belia di negara ini. Berbagai aktiviti dijalankan bagi menyemarakkan Hari Belia Kebangsaan termasuk penganugerahan anugerah-anugerah Hari Belia Kebangsaan sebagai manifestasi dalam mendokong usaha golongan belia. Perkembangan belia sangat penting di mana negara pun kerana masa depan negara terletak pada golongan tersebut. Jadi tidak hairanlah para belia di negara ini sentiasa diberi perhatian penuh oleh pihak kerajaan. Ini kerana mereka adalah ejen pembangunan dan aset negara yang paling berharga. Justru, belia yang siaga masa depan berkeupayaan memenuhi kehendak duniawi dan ukhrawi, sama-sama berganding bahu mencapai masa hadapan yang cemerlang. Peranan seorang belia itu adalah untuk sama-sama membantu pihak kerajaan lah. Yang di universiti belajar rajin-rajin sebagai seorang pejabat awam, belia itu mesti bekerja dengan jujur, dengan amanah. Dari segala aspek yang boleh membangunkan negara, memajukan belia dari segi membuat perniagaan sendiri dan juga meningkatkan lagi ilmu pengetahuan. Belia ini memang menjadi satu fondasi lah dalam sebuah negara untuk mencapai. Peranan belia ialah untuk menguasai ilmu, pengetahuan diri dan juga mempelbagaikan kemahiran dan pengetahuan diri. Ia juga untuk membangun warga yang sehat dan inovatif dan kreatif dalam diri. Selamat Hari Belia Kebangsaan! Selamat Hari Belia Kebangsaan! Selepas 2 tahun ditangguhkan berikutan penularan pandemik COVID-19, kini perjalanan rentas sempadan melalui jalan darat dibuka semula.
Orang ramai yang berkeinginan membuat perjalanan ke luar negara disaran untuk menerima vaksinasi lengkap dan memiliki insuran kesihatan untuk perjalanan merangkumi perlindungan rawatan COVID-19. Di peringkat awal pembukaan rentas sempadan, waktu operasi bagi semua pos kawalan darat bermula dari pukul 6 pagi hingga 6 petang setiap hari. Kru RTB pagi tadi membuat tinjauan di beberapa buah pos kawalan darat di negara ini. Di pos kawalan Sungai Tujuh mendapati keadaan kelihatan lengang. 2 kaunter pemeriksaan kenderaan biasa dibuka masing-masing di bahagian masuk dan keluar. Di samping itu, pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK juga sentiasa bersiap sedia bagi membuka kaunter tambahan tertakluk kepada keperluan dan keadaan semasa. Di pos kawalan Kuala Lurah, beberapa agensi yang berkenaan dilihat membuat pemantauan bagi memastikan proses keluar masuk berjalan teratur dengan mengutamakan faktor-faktor keselamatan. Orang ramai diseru untuk membuat pendaftaran dan permohonan exit and entry system serta pembayaran caj perkhidmatan iaitu sebanyak RM3 setiap seorang bagi satu hala perjalanan sehari sebelum membuat perjalanan. Sementara tinjauan di pos kawalan Labu daerah Temburong, pintu utama keluar masuk di pos kawalan Labu beroperasi seperti biasa dan beberapa kenderaan Brunei juga sudah melintasi pos kawalan tersebut seperti biasa. Maklumat lanjut mengenai pembukaan sempadan, layari www.pmo.gov.pn/travelportal atau hubungi hotline 120 atau email ke travelapplication@jpm.gov.pn. Syarikat Wasan Mailing Sdn Berhad yang dimiliki penuh oleh Syarikat Darussalam Assets Sdn Berhad telah mengambil alih operasi pusat pemprosesan padi di kawasan kemajuan pertanian KKP Wasan Mukim Pengkalan Batu bermula hari ini. Sebelumnya, pusat berkenaan dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Inisiatif pengkoperatan yang dipandu oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Darussalam Assets akan dilaksanakan secara berperingkat dengan tujuan untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran beras bagi menampung keperluan negara yang semakin meningkat. Melaluinya juga, syarikat Wasan Mailing Sdn Berhad akan dapat menjana lebih banyak peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan serta menyalurkan peluang-peluang latihan bagi peningkatan kemahiran teknikal dalam pengendalian mesin pengisaran padi agar selaras dengan amalan terbaik antarabangsa dalam industri agri-bisnes. Usaha memperkasa kesenian Islam khususnya kaligrafi terus dilaksanakan belia di negara ini dalam sama-sama memartabatkan tulisan Jawi. Mendalami dan belajar lagi tentang kesenian khat ini untuk berkongsi dengan orang kita ni apa itu keindahan seni khat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kerana telah menawarkan kepada saya beasiswa untuk belajar kesenian khat ini di College Resto Shah Alam Malaysia pada tahun 2013. Pengalaman saya di Pusat Kaligrafi ini, kami diberi kesempatan untuk mendesain buku, contoh-contoh buku Yasin tahun penubuhan 25 tahun Yasin, 26 tahun dan seterusnya. Dan pada 2022 ini kami akan membuat satu desain baru untuk Yasin dan juga buku rakit Yasin keluaran Pusat Kaligrafi sendiri. Di kesempatan yang ada, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kerana telah memberi kesempatan kami untuk pelajari dalam diploma seni mushaf yang telah diajar di Shah Alam Selangor, Malaysia. Kami seramai 11 orang yang telah dihantar ke sana. Selamat menyambut Hari Keputeraan ke-76 tahun. Selamat menyambut Hari Keputeraan yang ke-76 tahun. Daulat ke bawah duli Tuan Patik, semoga kekal karar memerintah negara. Daulat ke bawah duli Tuan Patik, semoga kekal karar memerintah negara.
bagi memperkenalkan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai sebuah institusi ilmu Al-Quran yang mampu melahirkan hufaz Al-Quran, institut tersebut mengadakan program jeraiwara bagi pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 bagi sesi pengajian tahun 2023. Jeraiwara diadakan di Sekolah Persediaan Arab Temburong. 48 orang pelajar dari sekolah-sekolah yang dijemput menghadiri jeraiwara tersebut. Jeraiwara diisikan dengan taklimat mengenai institut berkenaan dan penerangan format temuduga kemasukan yang dijalankan. Pengambilan pelajar baharu institut berkenaan sedang dibukakan sehingga 13 Ogos ini. Acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 melabuhkan tirainya semalam. Pentas perayaan di kawasan Tamu Tudung Saji daerah Belait diserikan dengan persembahan bercorak keagamaan daripada Badan Pekerupa, Penghulu Mukim Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang daerah Belait. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai daerah Belait. Persembahan Malam Hijrah Anjuran Nur Islam FM menyediakan persembahan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, Pemangku Pengarah Radio Televisyen Brunei. Acara diserikan dengan bacaan Saidul Istighfar dan selawat tafrijiyah. Juga diadakan tazkirah, persembahan tausyih dan kuis. Amalkan sunnah, mencurahkan bak. Sementara itu, pentas perayaan di Ibu Negara diisi dengan program penggiat kesenian syiar Islam. Bacaan Al-Quran secara berteranum dibawakan oleh Abdul Muin bin Haji Abdul Hamid, Qari Johan peringkat akhir Musabaqah Belia Kebangsaan 2019 dan Dayangku Nurul Sakinah Adawiyah, Pengiran Ainul Azhar, Qariah tempat ketiga Musabaqah Tilawatul Quran Belia Kebangsaan peringkat akhir 2020. Acara juga diserikan dengan persembahan tausyih. Pentas perayaan di daerah Tutong dimeriahkan dengan persembahan bercorak keagamaan anjuran Muslimah Masjid-Masjid daerah Tutong. Antara acara yang dimuatkan persembahan selawat tafrijiyah, tadabbur Al-Quran, persembahan nasyid, tausyih dan mendeklamasi puisi Hari Keputeraan. Pendaftaran Peperiksaan Sijil Perdagangan Brunei SPB bagi bulan November 2022 kini dibukakan. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan memaklumkan pendaftaran peperiksaan dibukakan kepada calon-calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan BPL dan calon-calon persendirian. Borang pendaftaran boleh diperoleh di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran yang lengkap serta pembayaran boleh dihadapkan ke jabatan tersebut pada hari Isnin hingga hari Khamis mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan pukul 1.30 petang hingga 3 petang, manakala hari Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Borang yang lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat pada 22 September 2022. Berita sukan, skuad bawah 16 tahun negara Brunei Darussalam akan memulakan kempen kejohanan AFF bawah 16 tahun malam ini. Skuad negara bersaing dalam kumpulan B bersama-sama Laos, Thailand dan Timor Leste. Pada perlawanan pertama yang dijadual berlangsung malam ini, skuad negara bakal berdepan Thailand. Perlawanan dijadual berlangsung pukul 8 malam di Stadium Magu Harjo, Indonesia. Perkembangan Piala Futsal Brunei 2022. Pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB dan Almiraz FC mara ke perlawanan akhir setelah berjaya menewaskan lawan masing-masing.
Dalam perlawanan separuh akhir kedua antara MS ABDB dan Kasuka Arauda menyaksikan MS ABDB menang 2-1 ke atas Kasuka Arauda. Dengan keputusan itu, MS ABDB mara ke pusingan seterusnya dengan agregat 4-3. Manakala dalam satu lagi perlawanan menyaksikan Kota Ranger tewas 4-9 kepada Almiras FC. Dengan itu, Almiras mara ke perlawanan seterusnya dengan agregat 5-17.